A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara yang bahagia, Datuk Mat Muda Datuk Muda Mamat terbalik pula. Allah, itulah tu. Tak disiapkan tu, macam itulah. Kepimpinan tertinggi Yukom lah. Saya tak sempat nak ingat nama tadi. Dan tidak saya lupakan juga tenaga penggerak penyawat awam seluruh negeri Terengganu yang berkesempatan hadir pada hari ini. Saya sangka tadi saya tak merasa ceramah dah, sebab berdegar-degar dah tadi. Ucapan tu rasa seronok dengar je dah tadi kan. Jadi alhamdulillah pagi ni kita ceramah, ikutkan saya ceramah ni motivasi kerjaya ni. Kan cuma ialah isu-isu semasa tu biasalah dalam kita bekerja kan, penyawat awam, pemantapan Darul Iman, kan macam itulah. Jadi memang biasalah setiap hari Rabu dalam banyak-banyak perkara kita nak buat pada hari Rabu. Ada satu perkara yang paling kita tak nak buat, iaitu mendengar ceramah. Ada yang nama tiba-tiba ada kan, salah aku pula kena pergi ni kan. Ada pula yang kenapa nama aku tak ada? Ada juga. Kan aku menjual syik-syik, kalau sudah debat orang lain pergi, dia kata aku tak pergi. Dan alhamdulillah saya seronok hari ini dalam melihat dalam dewan ni kan, bila berlangsungnya ceramah kita masih lagi mempertahankan prinsip kita, iaitu mempertahankan tempat duduk belakang. Ini satu benda yang sangat daripada dulu sampai sekarang lah. Ini satu benda isu semasa yang perlu kita atasi. Walau macam mana pun lah, ada kosong kat depan, dia tetap penuhkan yang belakang dulu dengan harapan dia balik orang tak perasan. Jadi hari ni kalau ceritakan, kita sekarang ni berada di dalam alam yang sangat mencabar. Sangat mencabar. Macam mana cerita tak mencabar? Sebab cabaran kita dulu dengan sekarang dah berbeza. Dulu kalau nak tengok TV pukul 5 buka. Pakan, kalau tekan awal sikit nampak garisan dekat TV tu dengan jam. Nampaknya nak start TV ni pukul 5 baru mula. Dulu TV 1, TV 2. Yang kaya sikit dapat TV 3, pasang aerial tinggi terang, berkilat. Tetapi hari ni beribu-ribu channel. Tak cukup dengan TV 1 sampai TV tak berapa puluh entah. Dengan Astronya berapa channel, ditambah pula dengan internet TV, ditambah pula dekat dalam handphone pun boleh tengok drama. Zahir tak terucap. Ada juga yang asyik mengulang lagi drama Kekasih Paksa Rela sebab hari tu tak habis tengok lagi dekat dalam tonton.my. Memikirkan nasib Khaira, banyak kali ulang macam tu juga nangisnya. Nasib Khaira dan Adham. Kesian mereka. Dah bahagia tapi diganggu dengan kehadiran Kak Ros. Betul. Maknanya isu semasa dah tu kan. Drama. Gila drama. Tetapi realitinya kita ni, hidup kita ni sekarang juga sebagai penyawat awam kan, penyawat awam. Apa cabaran kita yang paling besar sekali? Kita akan mempertikaikan benda yang disampaikan oleh orang lain. Zaman dia sekarang macam ni tu. Pagi tadi dah share dah dalam grup WhatsApp. Ni saya tengah bercakap ni, ada orang WhatsApp daripada belakang. Ada orang bergambar selfie daripada belakang dengan Samsul Amri ini sebagai background. Cerita ke kat mana? Sekarang tengah dengar ceramah Samsul debat. Mudah-mudahan boleh manfaat. Donga pun tidak, macam mana manfaat? Sibuk ambil gambar, apa tu send. Tak cantik sikit lagi. Kemudian adalah komen-komen, tak ajak pun. Adalah komen, untunglah. Kan? Asyik engkau je pergi, tolong kirim salam kat dia. Lama dah tak jumpa dia, macam rapat sangat.
Sekarang ni bahaya bila perempuan mengaku rapat dengan saya, sekarang bahaya sangat dah sekarang ni, tak tahu kenapa kan. Ya, betul. Mau tak disebabkan cerita, bawa kesan. Dah habis ceramah nak bergambar dengan saya punya risau dah. Macam tu orang tengok apa hal ni kan. Macam itulah keadaannya hari ni kan. Kita ni hidup atas persepsi. Kita nak masuk dalam dewan ini tengok persepsi. Kita terlampau risau. Aku pakai macam ni okey tak pergi ceramah ni? Tanyakan kawan lagi macam komen. Baik jangan tanya. Ya orang tak pakailah baju macam ni. Orang pakai macam ni dah sekarang. Orang tak pakai tudung macam ni. Bawal, siakap, Datuk K orang tak pakai dah. Orang pakai ni tudung oning ni sekarang ni. Orang cakap tu. Orang tak pakai dah baju macam ni. Orang pakai macam ni. Marahlah dia. Aku nak pakai baju macam mana lagi pergi ceramah. Baju jururawat ni lah aku pakai. Contoh kan. Contoh ni nak fashion apa lagi kan. Dan memang itu tanggungjawab dia. Kan. Nak cakap macam mana? Kan. Persepsi. Saya lalu tadi saya dah tak terkejut dah sebab dah biasa. Setiap kali saya melangkah masuk ke dalam dewan tu lah komen dia. Tinggi weh. Tak habis-habis. Tak habis-habis. Masalah pula semasa debat ni tinggi kan. Tinggi lah weh. Yang seorang handsome lah tu tak apa. Yang tu tak apa. Kan sempat kan. Dalam TV nampak gelap kan. Kata seorang lagi. Yang seorang ni dalam TV nampak gemuk. Gemuk biasa kan. Tapi hari ni dia, kita dalam bekerja ni sebenarnya syukur sangat kita dapat menjadi penjawat awam. Syukur perkataan pertama. Syukur ni mengatasi segala-galanya. Syukur tu supaya kita ingat Allah Ta'ala yang bagi rezeki kat kita. Jawatan kita ni sementara je sifat dia. Sebab kena syukur kita merasa berpeluang jadi penjawat awam. Walaupun grade kita N19. Kalau kita rasa bangga sangat, aku sekarang kerja kat pejabat syukir. Kerja apa? Biasa je lah. Kerja pejabat. Tak sebut. Pembantu tadbir, pengkeranian operasi tak sebut. Saya kerja kat pejabat. Urusan suap juga semua memang saya jagalah. Kalau tak sampai kat saya memang suap tu tak lepas keluar. Hebat kau. Wah, dia cop je. Kan, tapi mana kata cerita bangga dia dengan jawatan yang ada. Tetapi kena ingat jawatan tu bukan kita punya secara mutlak. Sampai masa kena bagi kat orang. Sampai masa pencen. Ataupun tak sama masa nak berhenti nak meniaga. Sebab transformasi Terengganu baru kan. Nak meniaga si dagang kabu. Kan? Nak meniaga lah. Nak berniaga dia berhenti je maka lupuslah jawatan tu. Tak betul. Bila dia berhenti beribu orang minta jawatan yang sama. Di Negeri Sembilan ada setengah jabatan tu dia buat juga cara pemilihan ni sebab ramai sangat orang minta jawatan tu dia suruh lari dekat Stadium Paroi 2 round. Pilih masa tempat. Dah semua layak. Takkan nak buang macam tu je suruh dia lari. Kita ambil masa terpantas supaya layak masuk temuduga. Lari 2 round tau. Jadi dia tak rasa dia tak dipanggil. Panggil semua lagi. Mana yang mengandung confirm tak dapat. Tak boleh lari. Duduk. Diskriminasi untuk orang pregnant. Tak adalah. Tengoklah kelulusan dia pula. Yang tu adalah pengecualian dia. Lari 2 round. Siap ada ambulan kat tepi tu dah buka pintu siap. Ada orang tu lari round pertama, round kedua dia sendiri masuk dalam ambulan tu tak tahan, tolong hantar pergi hospital. Yang memang orang yang kalau tak biasa memang macam tu. Kan? Berapa ramai orang minta jawatan kosong. Lepas tu yang paling best kan. Bila buka jawatan kosong apa berlaku? Semua cari kita. Tiba-tiba mengaku saudara. Tolonglah kau baik dengan bos, tolonglah recommend sikit, tolong. Tiba-tiba baik. Wah dulu peristiwa terakhir ada tragedi dengan kita tu. Dia lupa macam tu ya. Hakikat dia macam tu lah. Hidup kita ni, dunia ni sementara. Itu saya dulu sebut IM4A. Ingat mati for Allah. Sampai masa kita akan mati. Tetapi sebelum kita mati tu apakah peranan kita ni? Dalam dunia ni. Dalam bekerja ni. Kita bekerja, betul ke kita bekerja? Amanah kita macam mana? Semua Allah Ta'ala akan tanya. 3 perkara Allah Ta'ala akan tanya. Pertama Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Yang kedua Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. Ketiga Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturahim. Wah, mula lagi. Apa kaitan? Ada kaitan. Bila tanya tentang nikmat. Nikmat apa? Pertama Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat umur. Wahai Syamsul. Masa kau hidup dulu umur berapa tahun? Hidup 60 tahun ya Allah. 60. Macam mana kau habiskan 60 tahun tu?
Ya Allah, aku dulu 60 tahun bekerja pun macam tak bekerja je. Kan, nak kerja kerajaan. Jap pukul 9 minum. Sampai 9.30. Kan, lepas tu kadang pukul 9.30 dalam perjalanan borak-borak pukul 10 kan baru sampai pejabat, jumpalah orang kampung kat lobi pejabat. Kau kerja sini ke? Lama dah. Jangan minum, lepas minum kan ada lah kau tarik minum lagi, minum. Sampai pukul 12. Pukul 12 sampai kat pejabat. Ya Allah, siapa pula nak ambil anak ni hari ni? Aduh. Ya Allah, orang tanya pun tidak. Dia pun keluar awal 12.30 dah keluar, tak tunggu pukul 1. Nak elak jam. Pukul 2 tak masuk lagi, 2.30 pun sampai. Teruk betul jam hari ni. Orang tanya pun tidak. Sebabkan tension petang ni nak minum kat mana? Minum lagi pukul 3 tu sampai pukul 4. Dan pukul 4 dia duduk kat meja, dia baru nak mula kerja. Dia buka file dan dia boleh cakap, weh geng, kerja sekarang tak rasa kan tiba-tiba dah pukul 4. Realiti hari ni. Itu sebab dalam bekerja, pertama, momentum awal. Masuk kerja tu kerja. Jangan sibuk membincangkan episod drama malam tadi. Kau tahu tak pasal GST ni? Teruk betul lah apa semua. Siapa yang boleh cerita mekanisme GST ni? Kan? Lepas tu cerita 1MDB. Saya sendiri tak kerti nak cerita. Tak kerti nak cerita, jangan cerita. Kan? Macam saya nak cerita teknik pemakaian tudung. Tak betul cara dekat tudung, jadi patut lilit, lempar sambut belah sini, helak belah sini. Saya tak tahu. Itu teknik tudung kenopi nama dia. Mana tudung tu besar betul, buka-buka jadi kemah tu. Kita tak ada ilmu, jangan cerita. Bila bercerita menampakkan kebodohan kita sebenarnya. Saya kalau benda tak tahu, saya kata tak tahu je. Kalau tanya tahu tak? Tak tahu. Habis cerita. Dah lah tak tahu. Bercerita pula dengan orang. Mana kau tahu ni? Aku cerita. Mana kau tahu? Lebih kurang macam tu lah aku dengar. Kan? Tak elok. Tak baik sebenarnya. Itu pertama, nikmat umur. Kedua, nikmat muda. Muda habiskan untuk apa? Bukan datuk muda lah. Nikmat muda ni habiskan untuk apa? Yang ketiga, Allah Ta'ala akan tanyakan nikmat harta. Belanja ke arah mana? Kan? Belanja untuk apa? Kemudian keempat, nikmat ilmu. Ilmu kita dapat, kita sebar panjangkan ke tidak. Yang kedua, kita manfaatkan ke tidak. Allah Ta'ala akan tanya. Jadi dalam hidup kita tu, yang pertama nikmat. Kedua, amanah. Kita bekerja ni ada amanah. La imana liman la amanata lahu, wa la dina liman la ahda lahu. Tidak beriman orang yang tak jaga amanah, dan tidak beragama orang yang tidak melaksanakan janjinya. Orang perempuan akan ingat yang kedua tu. Abang, tidak beragama orang yang tidak melaksanakan janjinya. Rumah kita langsir. Berapa lama tak tukar janji? Tak beragama. Sofa tak beragama. Dia marah suami dia. Suami pun jawab, langsir ni kan abang dah tukar. Masih bila bertukar? Langsir yang sama, atas ke bawah tukar dah tu. Depan pergi belakang tukar dah tu. Ikut tahun. Jadi makna kata orang perempuan pegang, sedangkan nombor satu amanah tu lagi besar. Masuk amanah kita kerja. Waktu bekerja buka Facebook. Apa hal? Masuk tak dalam job scope? Tak masuk. Main WhatsApp time kerja. Baru sampai office, message. Abang kena. Dah sepilum. Dah sampai belum? Dia ringkas-ringkas ni. Abang kena. Dah sebelum. Kendum. Minum kena. Minum kat mana? Minum kena. Suami pun jawab dah. Tak apa yang dah pun tak tahu. Soalan banyak, jawab dah. Mesej ni tu, mesej. Time kerja. Tu sebab di luar negara, kalau bawa handphone sampai ke office, dia akan simpan dalam laci tu. Dia akan buat kerja. Kalau orang nak call dia, betul-betul call main office untuk beritahu benda-benda urgent je. Kan pukul 4 dah cerita dah. Bang, petang ni nak pergi pasar malam tak? Pukul 4 dah tanya, tak masuk dalam job scope. Lepas tu bercerita benda-benda yang tak ada kena dalam Facebook. Lepas tu share benda-benda betul ke ni? Wih, berita terkini, hiburan sensasi. Kan? Hari ni berita, hari ni kan ditambah kan waktu berita tu sampai tak cukup dah masa. Perasan tak?
Dulu berita, kita excited tunggu pukul 8 malam. Apa berita malam ni? Bubadun bila? Ya Allah Akbar. Bila ni? Pilihan raya bila? Nak undi bila ni? Excited. Tapi sekarang kejap-kejap semua tengok handphone. Belum ada lagi. Belum ada lagi. Tak ada berita. APC, senarai APC 2018. Senarai bocor, gempa. Siapa senarai? Nama aku ada tak? Tak ada. Memang aku dah agak dah. Dia marah. Rupa-rupanya senarai itu adalah senarai saja orang nak kenakan kita. Kan? Lepas tu cek, aku dah agak dah. Aku kerja ni memang tak kena apa-apa. Macam-macam lah aku buat untuk jabatan ni. Asal APC je dapat kat online, kan? Macam tu lah kayaknya. Senarai berita. Berita pula dalam TV tak cukup dengan pukul 8 malam dia akan mula. Dulu berita setengah jam, sekarang berita dah jadi sejam. Dan berita pula tak cukup, sejam sekali berita terkini. Dan bila berita lah, yang baca yang berita mengangkat bawah tu pun ada. Kan ada tulisan bawah. Kita pun tak tahu mana nak tengok, mana bawah. Lepas tu ada nak mentuk-letup atas tu ni, apa benda ni nak tengok. Lepas tu ya Allah, dia tengah pada hari ni telah berlangsung. Lepas tu baca bawah tu mati. Siapa yang mati tak tahu, kena tunggu lah pusing balik semula. Ya Allah, apa ni kepala. Sibuk sangat hidup kita. Lepas tu berita dalam WhatsApp lagi. Kan, berita dalam WhatsApp macam-macam. Kan? Amanah kita bekerja. Kerja lah. Kan? Dan begitu juga yang ketiga, Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturahim. Saya kena sebut pasal silaturahim ni, musim dah sampai. Musim dah sampai, iaitu musim perayaan yang terbesar dah sampai. Tapi apa hal pula kita nak bergaduh sesama kita? Berhentikan. Jaga hubungan sama kita. Kalau ada orang datang tiba-tiba nak mengajar kita, jangan ikut dia ni, jangan baik dengan ni, jangan baik dengan ni, orang ni jangan ikut. Sebab orang yang memecah belah ni jangan ikut. Orang yang suruh baik sama-sama, suruh rapatkan saf, suruh bersama-sama, duduk sekali, elok, jaga keamanan, keharmonian, orang tu kena ikut. Saya tak sebut sesiapa. Suruh fikir je. Saya tak cakap ikut orang ni, tak. Maknanya orang yang menganjurkan kepada perpaduan ke, mengajuk kepada kebaikan, yang itu kena ikut. Simple je. Saya tak kempen tau. Ni cerita dari segi tuntutan agama silaturahim. Nabi sendiri sebut, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa. Mana dosa pada kedua ibu bapa tu, seksa atas dunia dah ada, akhirat pun ada. Dan juga yang keduanya, dosa memutuskan silaturahim. Jangan, aku memang kalau orang lain boleh, dengan dia ni tak dapat, dia lantak lah, aku tak akan baik dengan dia. Jangan. Yang ruginya kita. Dua perbuatan yang paling susah tapi mulia. Apa dia? Minta maaf dan memaafkan. Ya, suami kita tersilap langkah, terkahwin misalnya, abang tak tahu macam mana kan. Lepas tu dia jumpa kita, dia minta maaf. Maafkanlah, boleh? Boleh yang perempuan? Boleh tak? Okay, yang lelaki? Boleh. Banyakkanlah abang minta maaf. Tapi orang perempuan ayat dia biasalah. Orang perempuan ni, dia punya cakap, dia takkan cakap direct. Abang, saya memang boleh maafkan abang. Tapi untuk melupakan tak. Saya akan ingat sampai bila. Wah, tu ayat dia. Macam samanya kan. Maafkan tu maknanya kita baik ajalah. Boleh. Tak dapat. Orang perempuan ni dia sensitif waktu dia. Poligami ni bukan satu benda yang apa dia jenayah pada orang perempuan. Jangan cerita banyak, itu jenayah. Cubalah nikah, saya potong nanti, dia kata. Potong sayur kat dapur. Macam itulah. Jadi mana kata silaturahim jaga. Hari ni dalam kita bekerja 4 perkara kita kena ada. Pertama tadi saya sebut momentum awal, masuk terus kerja. Pancikat. Dalam berkeliling kan dah sebut, waktu minum tu bila? Pukul 9 pagi minum sampai 9.30, kemudian tengah hari makan tengah hari 1 sampai 2, petang pukul 3 sampai 3.30. Betul tak? Betul tak? Mana betul? Kau boleh hangguk, mana ada begitu waktu minum dan berkeliling tu, tak ada. Yang dia beritahu waktu kerja 85 itu aja. Boleh hangguk punya biasa minum.
Dah lah tu, geng minum tu ada halaqah yang sama setiap hari. Itulah grup dia. Dan ketua kumpulan bergantung kepada siapa yang bawa kereta. Dia akan tentukan hari ni minum kat mana. Betul, confirm. Betul. Minum. Ya. Betul. Cara gelak pun aku tahu kau orang biasa buat. Ni datang dewan ni. Bukannya cari tempat kosong. Masuk dalam tadi bukan cari tempat kosong. Tengok muka yang dia kenal. Kau tak muak ke duduk sebelah kawan kau ni? Cubalah tukar-tukar kawan sikit. Supaya dapat berubah-ubah fikiran. Oh, you daripada mana? Daripada Yukom. Okey. Oh, mana-mana. Tak nampak ke pakai baju jururawat lah ni. Contoh kan. Jadi mana bincang. Banyak orang sakit ni. Tak tahulah datang sini. Tak tahulah berapa ramai meninggal. Berapa umur tak tahu. Bertukar-tukar fikiran. Itu cara kita fikir. Kan? Makna masuk terus kerja. Kalau betul nak bercerita hal-hal lain, datang awal sikit. Nak cerita pasal drama malam tadi ke, nak cerita pasal apa. Tetapi pastikan kita tak cerita benda-benda yang tak ada kena-mengena dengan kerja. Dan jangan bercerita soal yang membabitkan, cerita-cerita yang boleh memburukkan orang. Saya sebelum ni selalu ceramah. Kan? Saya sebut fitnah tu lebih dahsyat pada membunuh, macam mana Datuk Muda sebut tadi. Kan? Sebab kalau bunuh mati terus senang. Tapi kalau fitnah tu sikit-sikit, barulah saya faham apa maksud bunuh sikit-sikit. Jangan main-main. Oh ya Allah, penderitaan yang berpanjangan. Macam tu lah kan. Tapi kita kena ingat kita ada Allah. Akhir zaman cabaran kita tu sebab saya bentangkan paper di Pulapol Jalan Semarak. Saya bentangkan paper bahaya gadget dan kesannya pada masyarakat hari ini. Hari ini orang tak boleh hidup bukannya tanpa nasi tau. Hari ni orang tak boleh hidup tanpa handphone. Dulu handphone kita apa? Tertinggal. Macam mana? Tertinggal. Macam mana? Okey aja. Sekarang tertinggal pusing balik. Terutama lelaki. Gila tinggal handphone. Berderau ni. Jangan buka handphone aku ya Allah. Janganlah dia nampak telefon aku ya Allah. Janganlah dia hantar mesej time ni ya Allah. Ya Allah. Takut kantoi. Bagus semua lelaki. Sampai kat rumah nampak handphone kat situ lagi. Macam tu lah. Betul. Orang lelaki ni dia paling risau bila bini dia pegang phone. Nak tengok apa? Kan? Tak, kadang-kadang bukan apa. Orang perempuan ni dia jumpa benda. Tak, orang lelaki tak buat salah pun tapi terasa macam buat salah. Dia macam soal siasat juga lah orang perempuan ni. Dia nampak benda tak nampak. Kadang-kadang kan benda. Abang. Cantik handphone abang. Masih. Kenapa ni? Dia kalau cakap dia puji tu adalah. Tu dia deposit dia. Kau tunggu dia punya bayaran akhir dia. Kenapa pula? Telefon abang cantik. Tapi wallpaper tak ada pun gambar saya. Masa tu ya Allah nyawa hilang terus lah. Macam mana nak jawab tu? Sayang, abang tak suka tayangkan saya dekat dalam phone abang. Tapi tetap tersemat dalam hati. Abang. Macam tu kan? Macam tu kan? Betul. Pengaruh drama. Kan? Betul cerita kan? Sebab hari ni orang bawa cerita macam-macam. Saya nak cerita. Abdul Lais Asal-Makani pun pesan. Sebenarnya bila orang bawa cerita kat kita, tak kisahlah cerita apa pun. Apa cerita? Contohlah. Ini tak kena kat kita tau. Ni kena kat orang lain. Kan? Adalah macam contohlah. Kita ambil PM lah. Tak payah PM, MB lah. Kau tahu tak MB Terengganu begini. Orang cerita pasal dia kan. Kena ingat tau. MB ni dia bukannya rostrum tau. Dia bukan mikrofon. Dia bukannya batang kayu. Bukan. Dia manusia. Dia ada hati, ada perasaan. Dan dia adalah suami kepada seseorang. Dia adalah ayah kepada beberapa orang. Faham tak? Jadi bila kita balun dia dan cerita sampai kepada pengetahuan keluarga dia, yang terluka bukan hanya dia, tetapi manusia-manusia yang ada perasaan kasih dan sayang kepada dia. Macam tu kena fikir. Kita baru orang cakap kita sikit, kita terasa lah.
Ada orang cakap engkau naik pangkat ni sebab bodek bos. Kita punya marah. Kalau kau hajar betul aku kerja macam nak mati ni, kau boleh cakap macam ni. Kau tak tahu kau inject orang berapa kali sehari. Dia nurse kan. Aku nampak nurse kat depan ni, dia yang lain tu banyak bahan dia je hari ni. Dia pula cakap, aku dah cakap jangan duduk depan, kau tengok. Dia cakap kan. Macam tu. Tak, betul saya fikir macam tu. Macam Datuk Seri Najib lah kan, contoh kan. Bukan masalah saya nak backing dia ke apa, bukan. Ceritanya kita faham macam tu je sebagai manusia. Kalau keluarga kita kena macam mana? Datuk Seri Najib bukan tahap letak cerita lagi dah. Ada orang letak muka dia, badan letak gambar binatang pun orang dah buat. Soalan dia, Nabi ajar tak buat macam tu? Nabi tak ajar. Tapi kita boleh halal. Tak apa, kalau untuk ni tak apa. Cuba tengok bahasa dalam Facebook. Buka Facebook, ni nak pulang raya ni kan. Cuba baca komen-komen orang kat bawah. Kesian tengok. Dia bukannya tak ada pendidikan, bukannya tak ada ilmu, tapi bab membalut macam orang jahil. Bab 1 semua keluar. Babi lah. Kau tak faham. Bab 1. Gimana? Sebut babi pun faham. Babi apa semua mencarut kata-kata nista, keji kesat semua keluar. Bila ada orang, dengar ni standard ni saya nak beritahu kat semua orang. Bila orang bawa satu tuduhan kepada kita, nombor 1, jangan percaya. Walau siapa, walau apa tuduhan pertama tak boleh percaya. Sebab apa? Sebab kesaksiannya tak cukup. 1. Dia bawa cerita, kau tahu tak Mira tu kan dia buat macam ni, macam ni. Tak boleh percaya sebab dia je bawa cerita. Walaupun benda tu betul ke, salah ke, apa kepentingan kita tak ada, tolak. Jangan percaya sebab kesaksian tak cukup. 1. Kedua, bila orang bawa cerita, hendaklah kita mencegahnya. Kau ni bercerita pasal orang, kau tu tak, kalau betul jadi mengumpat, tak betul jadi fitnah. Kau berhenti bawa benda ni sebab hukumnya mungkar. Jadi mencegah kemungkaran itu wajib. Nombor 2. Nombor 3, sebab bila dah dengar cerita tu, janganlah pula kita bersangka buruk dengan orang lain, sebab Allah melarang kita bersangka buruk sesama Muslim. Dia tak sangka kan dia macam tu, ya Allah, kenapalah? Walhal kesahihannya belum dibuktikan, tapi kita dah bersangka buruk dengan orang. Keempat, janganlah kita menyelidiki keaiban orang, sebab benda itu dilarang dalam agama. Allah Ta'ala larang kita mencari-cari kesalahan orang lain. Kelima, hendaklah kita membenci perbuatan itu, sebab kita sedar kalau kono kat kita pun rasa keperitan ni. Dan yang keenam, bila dah benci, janganlah kita mengulangi perbuatan itu, kita pun sama pergi sebarkan ke orang. Aku dengar dia ni dah cerai weh. Mana kau tahu? Entahlah, aku dengar. Kau jangan risau, nanti aku cek. Apa halak kau nak cek? Apa kepentingannya dia bercerai ke tidak tu kat engkau? Apa maksud tu hal peribadi dia? Tak ada siapa pun bercita-cita, aku target sebelum 40 aku nak cerai 3 kali. Tak ada. Kegagalan rumah tangga orang bukan hak kita. Itu sebabnya rancangan TV yang dekat TV, ada satu TV tu hari Ahad tu jam pukul 11 lebih macam tu. Yang cerita pasal artis ke, bukan cerita pasal binatang kat zoo, cerita pasal artis. Pasal orang ni bergaduh dengan ni, pasal suami ni, laga-lagakan, nak minta penjelasan orang ni. Apa kepentingan? Tak ada kepentingan. Itu sebab di Indonesia rancangan macam tu dah lama haram dah. Rumah tangga orang kau jadikan sebagai tajuk. Kehidupan orang jadikan sebagai tajuk. Untuk melariskan media, namanya nak mengejar rating tertinggi. Dan kita yang sama tengok, tak perasan kita tengok, oh tak sangka dia dah cerai lah weh, oh ya Allah. Habis tutup TV, pergi kenduri. Kat kenduri, kau tengok tak tadi cerita tu tadi, tengok tak? Tak sangka kan dia dah cerai. Ya ke? Lah aku tak tengok tadi cerita. Mengumpat ke tidak? Mengumpat juga namanya. Simple je. Apatah lagi kita cerita benda yang tak tahu ujung pangkal ni. Tak kena faham benda ni sebagai macam tu lah. Itu pertama, momentum awal. Kedua, kena ada komitmen bila bekerja. Komitmen, makna kerja betul-betul. Kita nak dapat kerja dulu macam mana? Ya Allah Akbar, boleh ke dapat kerja? Boleh ke dapat kerja? Sebut pasal jururawat, adik saya pun ambil diploma kejururawatan.
Pening kepala tu, nak diterima jadi jururawat, rupanya persaingannya besar, susah nak masuk. Nak pula ada daripada private school, ada yang daripada klinik kerajaan, ada yang daripada memang kolej dia boleh terus masuk, macam-macam. Lepas tu kalau dia habis pada belajar sebelum dapat kerja jururawat, dia tak boleh kerja buat praktikal benda-benda selain daripada bidang kejururawatan. Kalau dia kerja kat pasar raya, langsung habis terputus chain dia, langsung tak boleh masuk dah dalam bidang tu. Susah nak masuk kerja, susah. Hakikat hari ni dalam kita tengah duduk dengan ceramah saya ni, penjawat awam ni, kat luar sana berapa ramai lagi yang ulang-alik munda mandi tengah mikir nak kerja apa. Kita dah ada kerja. Dan bila dah ada kerja, kita cocok gaji kita setiap bulan pada 23, 24, 25 ke atas. Kita cocok duit. Soalan nak ditanya bukan gaji kita halal ke tidak, tetapi nak ditanya bagaimanakah cara nak menghalalkan rezeki yang kita cocok pada setiap bulan. Kerja biasa-biasa, orang lain kerja teruk tapi gaji sama. Pernah tak fikir? Itu sebab kalau kita tengok makcik-makcik yang kerja cleaner, gaji dia berapa sebulan? Ada yang 800 sebulan, ada 700 setengah, 800, 900. Dan dia orang tak pernah pun bercita-cita satu hari nanti aku akan jadi ketua cleaner. Tapi yang paling ajaibnya, berkat dia bekerja paling mulia membersihkan tandas yang kotor untuk kemudahan orang. Selepas itu bekerja dengan ikhlas. Dia nak curi tulang pun tak boleh. Dia bersih-bersih, duduk. Dia paling tidak duduk berbual dekat bilik tentang ada penyapu, ada apa tu, duduk situ dengan bilik mop tu. Duduk dengan kawan-kawannya. Lepas tu kan pergi masuk buat lagi. Anak-anak dia orang kebanyakannya berjaya. Belajar pandai, cerdik. Kita yang kerja ke SUK, yang kerja ni jadi penceramah pun tak kisahlah. Belum tentu lagi anak kita macam tu tau. Walaupun kita boleh bayar apa juga anak kita tuition apa semua, belum tentu tau. Keberkatan rezeki ni bukan letak dekat berapa banyak duit kita, tapi macam mana kita melaksanakan tugas kita nak menghalalkan rezeki yang kita makan pada setiap bulan. Ada seorang lelaki, saya kenal, nama dia Aziz bin Mat John, nama sebenar. Bekerja di Seremban, dia kerja jadi attendant parking. Lepas tu dia last sekali waktu sebelum dia pencen, dia grade N22. Grade 22. Sekali tu saya tak macam mana, terserempak dia berbalik pukul 10 malam. Wih bang, pukul 10 malam lambat balik bang. Biasalah, saya memang overtime hari-hari. Saya 2 tahun sebelum pencen ni saya overtime setiap malam pukul 10. Malingkan ada hal pun saya tak overtime. 2 tahun sebelum pencen, setiap malam dia akan overtime sampai pukul 10 malam kalau tak ada hal. Saya kata, oh banyaklah duit overtime abang. Tak adalah. Saya 2 tahun yang last ni, saya buat overtime dan saya tak claim. Kenapa pula? Sebab nak tengoklah, takut-takut dulu masa saya kerja dulu, mana ada yang saya tercuri tulang ke, mana yang saya ni, mana yang saya dah ni kan. Jadi kita tak tahu. Lagipun saya pun tutang budi pada pejabat saya ni banyak. Dekat pejabat ni lah saya dapat lulus loan saya beli rumah. Anak dah habis bayar ada pun rumah tu. Alhamdulillah anak-anak semua dah lepas masuk universiti. Jadi saya fikir macam mana cara saya nak bayar lagi, cara macam ni lah. Dia kerja lebih masa sampai pukul 10 malam. Kita macam mana? Ada setengah antara kita tak pergi pun claim. Tak buat pun claim. Langgan best tu pergi kursus yang sama, tapi mileage kita lebih pada orang. Apa halat lebih pula? Wah, kita mula marah. Macam duit mak bapak dia kita marah. Kewangan sebab query kita. Memang kerja kewangan, query kita sebab bukan duit mak bapak dia lah dia tanya. Kalau duit mak bapak dia memang dia tak tanya dah, tak kisahlah kan. Tapi masalahnya duit tu amanah dia. Dia tanya, kenapa claim awak lebih pada orang? Jawab aja lah, janganlah marah. Jawab. Saya sebenarnya tak tahu jalan. Dekat roundabout tu yang saya pusing 3 kali. Tu yang Malaysia lebih. Jawab aja lah, jujur-jujur kan. Cerita betul. Apatah lagi kita bekerja, kita gunakan mesin photostat kita buat benda lain. Kita bekerja, kita gunakan email pejabat sepatutnya guna untuk urusan kerja, tapi kita gunakan untuk benda-benda lain. Nak pula terlibat dengan benda-benda melibatkan fitnah dan sebagainya. Macam mana? Zaman ni zaman fitnah yang mana orang lagi suka dengan fitnah daripada dengar benda-benda betul. Hakikat. Maknanya tu dia. Komitmen kita. Kita kerja kan nampak macam alah bosan. Kadang ada kan timbul bosannya kerja ni. Aduh bila kerja nak cuti, tapi bila cuti kan baik kerja macam ni, boring lah kat rumah.
Hakikatnya kita seronok bekerja, tetapi kita bekerja ni kita dah beruntunglah kerja kita ni macam jururawat kan. Kerja bangun pergi check patient, ada pergerakan. Cuba tengok kalau kita pergi kat maktab polis ceras, kita pergi dekat kem tentera. Cuba tengok yang jaga kat betul pagar tu. Pegang senapang tu. Bila lalu pegawai pangkat tinggi tu. Lepas tu pegang balik. Pagi sampai petang tu, cuba kalau kita kerja macam tu. Kerja kau duduk kat depan tu pegang pen, tunggu, sambut orang datang je. Pegang pen. Selamat datang. Selamat datang. Mati kita berdiri tu. Tapi kita kerja kita boleh bangun, boleh tanya orang, boleh buat ni apa semua. Syukur. Ada orang lagi teruk daripada kita. Bayangkan kerja itu sebabnya yang jaga tol pun dah tak ada. Semua pakai smart tag and touch and go. Itu pun ada agak yang touch tapi duit tak ada. Dia nak kurangkan penggunaan manusia ni. Sebab manusia duduk, bayangan kita, siapa yang pernah kerja tol dia tahu, bayangan duduk dalam kotak tu. Kan? Lepas tu, bagi duit balance, terjatuh pula. Itulah hidup dia pagi sampai petang. Ada sekali je saya dekat tol nilai tu, ada seorang lelaki ni dulu. Dia bagi, terima kasih cik, semoga hari cik ceria selalu. Assalamualaikum. Aku pahal dia ni, jangan. Tak lama tu tak ada dia. Mungkin dah naik pangkat. Sebab dia buat kelainan pada kerja dia. Kalau tidak dia boring. Kita pun rasa terhibur je. Kan? Ya, tu sebab saya kalau lalu kat tol tu, saya akan ikut yang bayaran tunai tu. Sebab kesian orang yang jaga tol tu. Dia bosan. Tanggungjawab kita kan. Saya memang tegur, kan ada nama dia kan. Ya Allah, Roslina. Dah lama dah kerja sini. Terkejut dia tu. Dah lama dah. Kenal ke? Tak kenal. Zup jalan. Sampai malam tak tidur kawan tu. Siapalah orang tu. Siapalah orang. Tapi kalau nak bergurau macam tu, pastikan kereta kita auto. Jangan manual. Takut mati enjin. Kenal ke? Tak kenal. Zup mati enjin. Tak syukur dengan kerja kita. Macam kita ni, pakai lelawar. Dia orang ingat jururawat ni tak nak ke pakai lelawar. Itu paling lawa dah tu. Kita je kena ni, weh, nak gerak dah tak boleh, dah kerah dah kat sini ni kan. Betul. Kita ni melayan public je. Ni apa ni, kenapa macam ni? Sabar cik. Apa sesama? Itulah paling kuat pun. Dia orang satu katil nak ngadap. Kadang ada orang tu, tapi dulu misi ni orang takut, garang dulu. Mana dapat gelak-gelak macam ni? Dulu garang, Assalamualaikum kak, masa bila kau kahwin dengan abang kau? Macam tu, garang macam tu. Dulu jururawat tu macam tu. Cik, ni saya nak ambil buat, tak nampak ke? Tengoklah saya buat farmasi tu sana. Sekarang semua dah apa? Tu. Lembut dengan kemahiran komunikasi dia. Pakcik, Assalamualaikum pakcik, okey hari ni? Okey, alhamdulillah. Pakcik, kita nak bagi injection. Tak nak. Sakit. Pakcik, tak sakit. Sikit aja. Betul tak sakit? Betul ni, betul. Janji dulu. Ya, saya janji. Tak sakit. Yolah. Pakcik ni pun ngada kan. Dia pun je. Pandang pakcik, pandang tempat lain. Takut nanti pakcik takut nanti. Yelah, ada. Dah sudah kan, tak sakit kan. Bagus, nanti kalau dah baik besok boleh balik dah. Tahu pakcik kat katil sebelah tu, lepas ni tolonglah henjet aku. Sebab seronok tengok layanan dia macam tu. Nampak tak? Betul. Benda ni cerita pasal komitmen. Saya pernah pergi ke majlis Bandaraya Petaling Jaya. Ada seorang tu, dia kerja jaga nombor giliran je. Berdiri macam ni. Tinggi-tinggi, free hair, pakai baju kurung, pakai blazer macam tu. Cik, selamat datang. Ada apa-apa boleh saya bantu? Macam tu kan. Orang tu datang. Cik, nak bayar. Okey, sekejap cik. Cik, ambil nombor ni, cik tunggu sampai nombor dipanggil. Macam tu lah dia. Kerja dia tu, pagi sampai petang. Saya masa tu, kebetulan ada urusan, saya datang dengan 2 asisten saya. Ada perbincangan kat bahagian HR. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik, ada apa-apa boleh saya bantu? Langsung terlupa urusan lagi tu. Apa hal aku datang ni? Terkejut tengok orang layan macam tu.
Langsung saya tanya assistant, apa hal kita datang? Bos kita ada mesyuarat bahagian HR. Oh iyalah, saya ada mesyuarat ke bahagian HR. Oh iya ke, kalau macam tu cik ikut saya, ke mana juga sanggup ku ikut. Sampai ke kaunter, dia suruh tinggalkan nombor IC, saya tinggalkan lah. Panggil IC saya. Yang lagi dua orang ni, dua orang tu tak payah. Oh dua orang ni tak payah lah. Dua orang tu tak payah. Tapi dua orang ni tak boleh naik lah. Dua orang tak boleh naik? Gurau aja. Bergurau pula tu yang tak tahan tu. Nampak tak cara kita? Itu dari segi komitmen. Ketiga, belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar. Kita kena belajar benda kita tak tahu. Ajar orang benda-benda baik yang kita tahu. Macam kita hari ni, anak-anak kita zaman teknologi. Nak tak nak kita kena kuasai teknologi. Tak ada pilihan lah. Bayangkan seorang nenek tua tanya, kau buat apa tu? Ni tengah Facebook ni. Facebook tu apa? Tak payah tahulah. Nak ke kita jadi generasi yang dikata tak payah ambil tahu? Sebabkan ketidakketahuan kita. Kena belajar. Bila kita belajar, kuasai Facebook, kita tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Anak kita buka akaun Facebook, kita buka akaun Facebook, kita friend dengan dia. Supaya kita tahu dia post apa. Dia kawan dengan siapa. Dia share apa. Kita kena tahu. Kita tak boleh sekat, kau jangan main Facebook dah, tutup akaun Facebook. Diam-diam dia buka akaun Facebook kat belakang kita. Kita tak tahu. Yang tu kita kena hati-hati hari ni. Arus teknologi ni, kita tak boleh sekat dengan benteng yang biasa. Bersekat dengan benteng biasa, dia datang dengan pelbagai bentuk, akhirnya dia memecahkan tembok tu, bukannya anak dengan kita hanyut. Kena kuasai teknologi. Hari ni orang buat macam-macam cerita. Ingat setting yang saya beritahu. Hari ni bukan hanya isu politik, isu agama pun. Ajaran-ajaran yang pelik-pelik semua sampai dalam Facebook juga. Dekat dalam media baru. Kau dah semayang belum? Tak apa mak. Dah belajar dengan ustaz itu, dia kata niat pun tak apa. Tak pening pula gitu. Baru-baru ni ada akaun Facebook. Tulis, ketahuilah, sesungguhnya suami isteri kalau bersentuhan, tak batal wuduk. Zap, bawah tu Samsul Debat. Kurang hajar betul. Dah nama aku pula kena. Akaun Facebook fake account. Nama saya. Dan habis semua pejabat mufti semua telefon saya. Long, apa cerita ni, apa cerita ni. Kan? Saudara Syamsul tolong beri penjelasan. Puas betul aku menjawabnya. Bukan akaun saya tu. Dia petiklah beberapa pandangan jugalah kan. Tetapi mengelirukan orang. Ada orang tanya saya, Pak Ceramah tu, Ustaz, kalau suami tu cenderung pada mazhab Hanafi, isteri cenderung pada mazhab Syafi'i, bercium sebelum semayang, batal tak wuduk dia? Saya pun jawab, kau tak ada time lain kena bercium. Yang kau beriu mana sebelum semayang kau nak bercium, pahal. Kan rupanya lelaki tu selera tengok bini dia sampai ke telekung. Memanglah kalau ikut mazhab Hanafi tak batal. Kan, tak kalau ikut mazhab Syafi'i batal. Tetapi kena faham, nak ambil hukum ni tak boleh ambil sikit-sikit, kena ambil penuh. Kalau kita ikut mazhab Hanafi, kita terbatuk dalam semayang pun batal. Bismillahirrahmanirrahim. Habis batal. Berdahem pun tak boleh. Itu sebab kena ilmu. Saya cakap tadi kan, ilmu kena belajar. Tu tengah macam saya pun cakap, benda tak tahu, cakap, saya tak tahu. Yang cerita pasal cukai kan, cerita pasal cukai. Saya ni tak pandai ekonomi, memang tak ada siapa pun ni. Mungkin adalah pakar-pakar ekonomi kat dalam ni yang tiba-tiba jadi pakar ekonomi pun ada dalam WhatsApp tu, cuba tengok. Wahal dia copy paste pada orang lain, dia pun cerita. Hakikat dia tak, kita nak yang bodoh ni, kita yang bodoh ni fikir, yang paling senang, saya ni yang bodoh ni, dulu cukai SST 10%. Sekarang 6%. Mana lagi bagus? Tentu dia cakap 6%. Cuma kenapa jadi tak bagus ni? Yang jadi tak bagus sebab ada penipu-penipu ni. Selama ni dia boleh. Selama dia ditipu cara macam mana? Lantik konsultan bayar 800,000. Yang mana cukai dia yang sepatutnya kena bayar 4 juta. Jadi dia bayar 700-800,000 je. Supaya settle. Oh, kita nampak banyak dah. Rupa-rupanya yang sepatutnya dia bayar, dia tak bayar. Nampak tak? Lepas tu minyak naik. Tengok. Buka dalam internet, jangan tengok Malaysia aja, satu dunia harga minyak naik. Arab Saudi lagi teruk tau sekarang. Tarif elektrik naik berganda-ganda tau sekarang. Lagi teruk pada Malaysia. Itu negara pengeluar minyak tu. Teruk juga. Nak cakap apa? Yalah, semenjak minyak naik ni, saya tengok kat Kuala Terengganu semua naik kereta kuda dengan kereta unta je. Tengok.
Mana ada orang naik kereta? Tak ada. Tadi orang jemput saya kat airport pun naik kuda tadi. Tak ada. Kadang-kadang kita ni membesarkan benda-benda yang macam kisah tadi lah, yang cincin Rosmah tadi, Datin Sri Rosmah tadi. Kan berjuta orang pilih untuk pegang yang tipu tu, walaupun penyebut tu, yang penuduh tadi tu mengaku saya gurau je. Pelik tak gitu? Pelik. Ya. Saya bukannya nak backing sesiapa, tak ada, tak ceritanya. Benda betul-betul lah, tak betul tak betul lah. Jalaluddin Hasan berapa kali meninggal? Betul tak? Tu siapa penyanyi Hazami yang Cinta Sonata tu. Kan orang cakap dia meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Abang Abius, sahabat saya, Abang Abius, berapa kali orang cakap dia meninggal, wahal dia masuk wad aja. Bayang orang dah menangis tak jadi menangis, bayang. Belum mati lagi, okeylah.